Even sebenarnya sebelum ni dia bagi tahu masa mula-mula interview kerja tu, saya baru ingat nak cerita kepada anda. Dia bagi tahu yang sebenarnya, cik, sebenarnya saya tak perlukan kerja ni. Saya dah ada saya punya own business, order masuk, saya goyang kaki. Bayangkan cik, saya goyang kaki sehari masuk 100 sales order and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Topik kali ni adalah satu topik yang sangat menarik dan berlaku kepada saya dalam seminggu dua ni. Sangat-sangat baru. Alright. Ceritanya bermula apabila untuk Ramadan ni, Samurai Yakiniku, restoran saya dekat Bangi dan juga Kota Baru, kami tukar menu, kami perkenalkan buffet Ramadan. Macam dekat KB, harga dia ialah RM59 Malaysia, manakala dekat Bangi harga dia RM85 Malaysia. So, bila buat buffet Ramadan ni, kedai kami beroperasi secara booking. Anda nak walk-in boleh, tapi kebanyakannya customer tak suka walk-in, customer tak suka datang dan tempah macam tu. Customer lebih suka booking sebab, yelah, kedai bukan dalam mall. Katakan mereka datang dekat kedai dan tak boleh masuk tempat duduk, tak tahu nak makan dekat mana kan. That's why mereka lebih suka booking lah. Bila booking ni, dekat Samurai Yakiniku Bangi, booking yang masuk terlampau banyak. Sehari tu lebih kurang dalam 300 hingga 500. Orang tanyalah, bukan booking lagi, just tanya saja. So, kita kena layan satu persatu kan. Staff saya sebelum ni, staff marketing, sales and marketing, dia tak tahan dengan booking yang terlampau banyak. Kadang-kadang masuk pada waktu malam. Even saya dah bagi tahu dia, waktu kerja pada pukul 10.30 pagi sampai pukul 9 malam. More than that, lebih dari above 9 malam, lebih dari 9 malam, tak perlu nak reply dah message customer ni. Reply balik pada keesokan harinya 10.30 pagi. Tapi kebanyakan pekerja-pekerja yang saya ambil ni, dedikasi dia sangat-sangat tinggi. Lebih pukul 9 malam pun mereka still nak reply. At last mereka burst lah, mereka pecah. So mereka hantar surat berhenti. And yang pertama tu, dia tahan dalam seminggu sahaja. Dia tahan dalam seminggu ke 4 hari macam tu lah. Lepas ada beberapa masalah yang dia buat. But it's okay. Saya sebenarnya tak marah pun. Tapi dia macam depressed. So, dia pun hantar surat berhenti kerja. Then, saya cari orang baru lah. Saya cari orang baru. Dia bertahan dalam 3 hari sahaja. Then booking still masuk sampai dia mengganggu operasi kedai. Ada juga banyak customer yang dah double book pun ada. Ada customer yang datang, dia book awal 2 minggu, tapi bila dia pergi tak ada tempat duduk pun ada. Ada banyak masalah berlaku. Lepas tu saya pun macam dah terdesak. Yang kedua ni pun nak berhenti. Saya pun macam iklan dekat Facebook, iklan dekat sini. Ada ramai yang apply. Dan ada seorang ni, dia apply dekat email saya. Dia hantar nombor WhatsApp. Dia tak ada hantar resume ke apa. Tapi disebabkan keterdesakan saya ketika tu, saya dah rasa macam, aku perlukan staff sekarang. Aku tak mampu nak reply seorang diri. Saya pun panggil dia interview. Masa perbualan kami dekat WhatsApp tu, actually interview secara ringkas, macam kenalkan nama, bla 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 dan sebagainya tu. Nampak budak ni somehow dia sangat-sangat bagus. Budak ni nampak sangat-sangat bagus lah. Dan bila dia datang, dia janji dengan saya pun janji dengan dia, okay, kita jumpa pukul 10.30 pagi dekat kedai komputer Mona Lisa, and saya akan ajar A sampai Z lah. Sepatutnya dia tiba pada pukul 10.30 pagi, tapi dia lewat 5 minit. It's okay bagi saya, sebab saya betul-betul dalam keadaan yang sangat terdesak. And bila jumpa dia tu, saya dah tak ada tanya resume, saya tak ada tanya biodata dia. Dia datang, okay, ajar A sampai Z, dan tanya dia okay ke tak untuk komit dengan benda ni. Dia kata tak ada masalah. Tak ada masalah Haji Ashraf, saya memang ada bisnes saya sendiri. Saya jual baju, sehari masuk order 100 order. Saya handle seorang diri, tak ada masalah. Dia punya jawapan tu quite confidence lah. Memang convincing. Dia buat saya rasa macam, okay, at last aku jumpa juga the right person untuk jaga bisnes aku ni. Then saya pun bagi handset. First impression saya terhadap dia, Dia ni perempuan, saya tak nak bagi tahu nama lah. Dia perempuan, dia mula-mula datang tu dia betulkan tudung dia. Dia macam pakai shawl tapi dia bukan pakai proper. So dia pun betul-betulkan tudung. Nampaklah rambut ketika tu, dan cara dia bercakap gagap-gagap sikit, nampak kalut. Seriously, nampak kalut gila. Even masa tu dia jumpa dengan staff Mona Lisa pun, dia bercakap, dia tanya dekat mana bla 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 pun. Bayangkan dengan 1 minit dia bercakap dengan staff Mona Lisa tu pun, staff Mona Lisa fikir dia ni kalut gila. Budak ni kenapa kalut macam ni kan? Tapi
itu cara dia lah, cara dia bercakap dengan orang. So dia handle sangat-sangat bagus. Dia bagi tahu yang dia ada masalah kesihatan, iaitu insomnia, dia tak boleh tidur waktu malam. Saya nak bagi tahu dia tak perlu nak reply lebih dari pukul 9 malam, sebab saya bimbang kesihatan. Dia macam mana nampak macam saya adalah bos yang baik kan, tapi sebenarnya tak. Sebab saya hidup dah lama dah, sebenarnya 32 tahun ke 33 tahun, saya dah lupa umur saya. Tapi saya dapati kalau kita kerja lebih masa, dia akan menyebabkan badan kita sakit, and dia akan bagi efek yang lagi tinggi, lagi besar pada masa akan datang. Katakanlah dia still kerja lebih daripada pukul 9 malam, katakan dia stay buat benda yang sama, dia ulang buat benda sama selama 1 minggu, saya percaya pada hari ke-8 dia akan hancur. Seriously, dia akan hancur. And benda tu betul-betul berlaku. Dia memang yang pertama, dia memang betul-betul, mungkinlah saya rasa dia betul-betul tak boleh tidur malam, sebab dia buat kerja pukul 3 pagi, dia message saya tanya ada masalah tu macam mana nak selesaikan. Pukul 5 pagi dia ada message saya juga, masa sahur ada message saya juga, masa lepas subuh pukul 7 pun ada message saya juga. So saya assume dia memang betul-betul ada masalah untuk tidur lah. Then dia buat kerja sangat-sangat bagus. Awal-awal tu saya puji. Dia ada buat beberapa kesilapan, but for me standard lah, manusia 2-3 kali buat silap tu boleh dimaafkan lah. Kalau masalah yang sama berulang sampai 4-5 kali, yang tu saya betul-betul marah. Kalau sekadar sekali 2 kali buat masalah, saya senyum and kita bincang lah selagi boleh bincang kan. Memang customer ada yang okey, ada customer yang garang gila, ada customer yang kita kata negatif, bagi kata-kata kesat. Benda tu adalah lumrah bila mana kita nak berniaga. Kalau kita tak nak benda tu, baik kita tak payah berniaga dari awal lagi kan. So budak ni dia tunjuk dia punya komitmen, which is dia buat saya rasa impress lah. Oh okay, compare dengan 2 staff sebelum ni, yang ni sangat-sangat okay. Dan tibalah masa hari Sabtu lepas. Hari Sabtu lepas pukul 2 petang saya message dia, tak reply. Dan saya call dia sebanyak 63 kali call, tak angkat. Call tu masuk, saya call dia punya number personal pun ada, nombor kedai pun ada. Saya call dia, dua-dua tak angkat lah, sebanyak lebih dari 60 kali. Banyak gila saya spam. Dan pukul 6 petang dia bangun, dia reply message saya, dia bagi tahu yang dia tertidur. Ini yang saya cerita tadi. Kalau orang tu dia kerja macam lebih daripada waktu kerja dia paksa badan dia untuk buat something yang di luar hak badan dia, akan sampai satu masa dia akan burst lah. So mana-mana manusia dia pun sama. That's why kita kena penuhi hak diri kita, hak orang lain, hak badan kita. So kita kena buat semua benda tu. Walaupun kita rasa macam aku boleh buat lagi. Somehow kita kena tahu yang setiap manusia ni ada dia punya gengkai, ada dia punya limitation. So kita kena hormati benda tu. Alright, sambung kepada cerita dia tu. Disebabkan kecuaian dia tidur pada waktu kerja. Sebab dia ni kerja work from home. Saya benarkan dia kerja dekat rumah. Saya tak paksa dia masuk kerja. As long as booking customer terjaga, itu dah mencukupi bagi saya kan. So dia tertidur dekat rumah dia, saya tak dapat hubungi dia. Pukul 6 petang dia bangun dari tidur, dia minta maaf, dia cakap dia tertidur. Lepas balik dari klinik, dia kata yang dia punya tangan berdarah, kena kaca apa, tak apalah yang tu, seriously tak apa. So dia tertidur. Bila tertidur tu, apa kesan dia? Kesan dia adalah booking pada hari tu. Dekat Kota Baru, dalam sejarah saya buka Samurai Yakiniku ni dari 2019 sampai sekarang, hari Sabtu biasanya adalah hari peak, hari yang paling ramai orang. Tak kisahlah sebelum Ramadan ke, selepas masa Ramadan ke, ataupun selepas Ramadan. Tapi disebabkan kecuaian dia tadi, kedai ada 2 meja sahaja. Sales hari tu paling rendah lah. Saya rasa macam nak marah gila. Tapi yelah, kita macam ambil ini sebagai pengajaran. So saya bagi arahan, kata dia tak boleh work from home lah. Saya dah tak nak dia work from home. And the next day, saya dah ambil, sebab saya tahu dia macam kerja dia banyak gila. Dia setiap kali saya tanya dia, banyak ke booking? Katakan nama dia apa? Nama dia LG kan. Banyak ke booking LG? Banyak gila cik, banyak gila. Itu saja jawapan dia. Memang itu je jawapan dia. Tapi bila saya check tu memang sampai 300 booking macam tu. And dia memang bila jaga booking ni, ada banyak channel yang kita ambil booking. Kita ada ambil WhatsApp, lepas tu Google Business, message masuk ikut Google Business,
call, lepas tu Facebook message. So biasanya booking-booking ni akan masuk ikut 4 channel ni lah. Dia just jaga WhatsApp dan call sahaja. Yang Google Business dan juga Facebook dia tak jaga. Bila saya tanya dia, kenapa tak reply customer dekat Facebook kan, dia pun bagi tahu, WhatsApp banyak gila cik, banyak gila. Seriously, dia macam meratip ayat tu lah. Dia ulang. But it's okay lah for me, sebab at least kedai dekat Bangi penuh. Dekat KB memang hari Sabtu tu sajalah bermasalah. Hari lain dia buat okey lah. Ada masalah-masalah kecil, tapi masalah kecil tu kita boleh tackle balik. Bukan isu yang besar. Okay. So, the next day, saya ambil seorang staff baru untuk support dia. Macam KB, kita bagi dekat staff ni, Bangi dia handle. Something like that. And bila staff baru tu masuk, saya ajar dulu staff baru tu macam saya ajar dia dulu. Then, saya pertemukan mereka berdua. Saya pun masa tu kebetulan sebab biasanya saya tak jumpa dia kan. Dia work from home. And saya pun kerja dekat studio saya. Saya tak pergi dekat restoran. Hari tu kebetulan dia ada dekat depan saya. So, saya pun check teruslah hasil dia punya kerja tu macam mana. Dan saya tanya, kenapa jadi macam ni LG? Dia pun bagi alat. Dia tak jawab kenapa, tapi dia cerita bla 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 bla. Macam kita tanya A, dia pun cerita C, D, E, F sampai Z. Tapi dia tak jawab B tu. Saya first time dia buat macam tu, saya macam tak apalah. Okay, saya pun tanya pula. Okay, masalah yang kedua ni, kenapa berlaku juga masalah ni? Saya tanya A, dia pun jawab D, E, F, dia tak jawab Z. Last kali saya tanya kali ketiga, soalan yang lain, dia pun cuba lari daripada soalan tu. Saya cakap stop, enough, saya dah tak nak dengar any explanation, saya just nak tahu yes or no. Itu sahaja. Then dia pun marah saya, dia bagi tahu, jangan stop macam tu. Saya stres lah. Saya stres. Even sebenarnya sebelum ni dia bagi tahu masa mula-mula interview kerja tu, saya baru ingat nak cerita kepada anda. Dia bagi tahu yang sebenarnya, sebenarnya saya tak perlukan kerja ni. Saya dah ada saya punya own business. Order masuk, saya goyang kaki. Bayangkan cik, saya goyang kaki sehari masuk 100 sales order. And 3 takat gaji. Saya offer gaji dia, gaji masa tu saya offer dia tak silap saya 1,500 ataupun 1,200 basic dekat Kelantan ni. So dia pun bukan masuk office pun. Dia just jaga booking. Dekat rumah dia pun tak ada masalah. And dia bagi tahu lah, kalau takat gaji macam ni saya tak perlukan pun. Saya dapat 3,000. Relax je goyang kaki dekat rumah. Dapat macam tu je. Cuma saya datang kerja ni sebab abang saya suruh. Saya sakit hati jujur saya bagi tahu kepada anda, bila bayangkan pekerja baru nak masuk kerja dia bagi tahu macam tu, memang sakit hati. Tapi disebabkan keterdesakan saya ketika tu, saya senyum sajalah. So kita lompat kepada dia marah saya tu. Dan bila saya cakap stop, enough explanation, saya just nak tahu A atau B, yes or no saja. And suara saya tinggi ketika tu. Memang saya marah gila. Semua staff samurai lain terkejut lah. Sebab sebelum tu saya happy. Saya pergi bergurau dengan mereka dekat dapur kan. Tiba-tiba saya mengamuk masa tu. Dan dia pun cakap, saya tak boleh lah macam ni cik. Saya stres. Kenapa cik marah macam ni? Saya nak terangkan. Saya cakap, tak nak. Saya nak jawapan je. Masa tu saya diam macam tu. Dia pun diam. Dia tengok dekat lain. Dia dah tak tengok muka saya. Dia macam stres gila. Dia pun cakap dengan saya. Lepas tu dia cakap, saya tak boleh lah macam ni cik. Saya stres. Saya quit lah. Dan saya pun bagi tahu dia, quit lah. Dia macam, lepas tu dia macam terkejut dia macam macam tu lah. Dia macam kau tak perlukan aku ke? Dia fikir macam tu lah. Betul, saya memang terdesak nak ambil dia. Memang betul saya terdesak nakkan pekerja. Tapi kalau pekerja macam tu, saya pun tak nak. Kalau pekerja dia macam dia rasa dia bos kan, kita ambil dia, kita bayar gaji dia, bukan dia bayar kita kan. So saya suruh dia, saya pun cakap tak apalah, quit lah. Kalau nak quit pun, saya pun dah ada pekerja baru kan. Saya pun balik rumah. Saya kata siapkan benda-benda ni. Dan siapkan benda-benda ni. Lepas tu petang nanti bila balik dah tak apalah, dah tak payah datang lah. Lepas saya balik je, saya balik tu lebih kurang sampai rumah saya dalam pukul 12.30 hari. Pukul 1.30 tu dia dah balik dah. Dia dah belah. Dia pergi tempat saya pun tak tahu dekat mana. Dia bagi handset dekat pekerja yang baru. Tapi yang menarik dia ambil laptop. Dia bawa balik laptop. Lepas tu saya message dia, suruh hantar balik laptop dia. Dia tak reply. But lepas tu saya adalah membebel sikit ikut WhatsApp tu. Saya tuduh dia. Saya bukan tuduh lah, saya macam tanya dia kenapa ambil laptop kan. Laptop bukan hak milik dia. Nak kata dia macam indirectly kata dia macam pencuri lah. Plus masa tu pekerja-pekerja samurai yang lain dekat restoran bagi tahu dia ambil aircon remote control aircon kedai pun dia ambil 2 biji dia ambil. Dia bawa balik dengan lepas tu bila kami tanya-tanya dia kata itu dia bawa dari rumah lagi. Saya macam pelik juga. Tapi tak apalah, remote control je kan, tak ada isu sangat. And saya pun minta
minta remote, minta dia hantarkan laptop. Dia kata tak apa, nanti dia hantar petang nanti. Lepas tu dia bagilah mesej panjang gila. Dia cakap, oh sebelum ni saya respect gila cik, sebab cik humble. Bila saya buat silap cik tak marah semua. Tapi tiba-tiba kenapa cik berubah macam ni? Kenapa tak nak dengar explanation saya dan sebagainya? Lepas tu dia tak hantar lagi laptop. Lepas dia janji the next day nak hantar laptop, tapi dia tak hantar laptop. Dan dia minta dia ada buat satu kesilapan. Dia macam customer Kota Baru, dia suruh bank in kepada akaun Samurai Bangi. Jadi customer tu datang dekat Samurai KB, bayar dekat Samurai KB, tapi budak ni dia refund dulu. Dia refund guna duit peribadi dia. Padahal benda ni memang satu kesalahan lah dalam company saya. Tapi tak apalah, dia buat kan. Dia tersalah buat. So company Bangi kena refund balik dekat dia lah. Sekali lagi saya ulang, customer ni dia booking untuk Samurai Kota Baru, and budak LG ni dia suruh customer bayar kepada Samurai Bangi, which is account bank berlainan. Untuk tak nak bising kes ni, dia pun bayar duit dia dulu kepada customer Kota Baru ni. Customer Kota Baru walk in dekat sini lah. Dalam arti kata lain, Samurai Bangi kena refund kepada dia. So disebabkan tak ada bukti, kami tak nak refund lah. Bila kami cari balik memang tak ada bukti dan sebagainya. Sebab nama customer KB pun dia tak ada dekat Bangi. Bila kami check, dia tak synchronize semua. Dia pun budak LG ni pun dia marah-marah akaun kami. Akaun kami minta bukti, bukan tak nak bagi refund, tapi nak bukti, which is transaction tu berlaku, takut tipu dan sebagainya. So dia marah-marah, dia bagi tahu, okay, by 10 kalau dia dengan suara marah, memang suara marah dia. Then dia message, dia bagi tahu, tadi dia voice note, yang tu saya tak perlu cerita. Then dia hantar message, dia bagi tahu by 10 malam kalau you tak refund duit aku, wait and see lah, you see. Dia macam warning macam tu lah. Saya dah gelak dah sebab budak ni seriously macam psycho gila, seriously. Then bila check balik, saya pun kata dekat akaun, tak apalah, kita bayar, malas bising kan. Lepas tu laptop dia tak hantar lagi. Ketika ni laptop belum hantar lagi. Lepas tu kita refund dia. Esok tu lepas tu saya tanyalah, bila nak hantar laptop kan. Dia pun masih lagi membebel dekat saya, dekat message tu. The next day dia block saya, tapi dia tanya pekerja lain, gaji dia sebelum dia keluar, masa dia berhenti tu kan, masa tiba-tiba dia hilang tu, saya pun minta account bank dia lah. Saya cakap, marilah account bank nak bayar hari yang dia bekerja, lebih kurang dalam seminggu lebih lah. So kita nak bayar setiap hari yang bekerja based on fixed rate lah. And dia cakap tak payah bayar, dia kerja ikhlas. Then just 10 minutes after dia cakap tak payah bayar tu, dia pun bagi tahu, tak apalah, bayar dekat number account ni, saya nak sedekah dekat sini. So itu dah lucu dah. Saya dah gelak dah ketika tu. And the next day lepas dia gaduh tentang refund tu, laptop dia mula hantar lagi. Dia message staff lain, dia tanya berapa gaji dia. Dia nak gaji tu kan, sebab gaji belum transfer lagi. Kita orang memang bukan tak nak bayar, kita orang memang nak bayar pun, tapi nak suruh dia hantar laptop dulu. So bagi tahu dia, kita orang akan bayar gaji dia kalau dia hantar balik laptop yang dia ambil tu. Lepas tu dia macam, tak apalah, nanti esok ke lusa ke saya hantar laptop ni. Okay, refund yang malam tu, dia pun tak bagi number account dia. Dia cakap refund dekat number satu Chinese ni. Dia bagi number account Chinese ni, dia kata bayar dekat dia ni. So basically dekat tangan saya ni ada dua number account lah. Satu account yang dia nak infak tadi, yang dia nak sedekah tadi. Satu lagi nombor account Cina ni. Kesilapan saya dalam hire budak ni ialah saya tak ada resume dia. So saya tak tahu kontak alamat dia dekat mana. Even saya tak ada ambil kopi kepada kad pengenalan dia. Ni memang kebodohan yang saya buat sendirilah. So bila nak track balik dia, memang tak dapat track. Saya cari dekat Facebook pun saya tak jumpa. Nombor telefon sahaja ada dekat tangan saya. But sekarang saya ada dua nombor account yang mana dia bukan directly berkait dengan budak LG ni, tapi dua account ni tahu kewujudan budak LG ni. Disebabkan dia macam tak nak hantar laptop tu, saya pun bagi tahu kepada, sebab dia dah block saya, jadi communication antara saya dengan dia melalui seorang pekerja lagi lah. Saya pun bagi tahu dia yang okay, kalau tak hantar by bila you see lah, saya balas balik ayat dia. Tapi dia macam dia tak marah sebab saya sekarang dah nak gaduh lah. Mood saya sekarang nak provoke je. Lepas tu dia macam relax kan. Dia macam relax. Okay, tak apa. Saya pun
ambil 2 nombor akaun tadi, saya pun transfer RM RM1 dengan reference tu saya bagi tahu Hi LG testing kan. Saya tulis macam tu untuk dua-dua akaun tu. Matlamat saya nak spam dua-dua akaun ni dengan RM RM1 dengan bagi tahu dia ni adalah pencuri lah, something like that. So lepas saya transfer, tapi yang first transfer saya tak ada kata dia pencuri, saya just kata Hi LG nama dia tu kan. Bawah tu saya bagi tahu testing. Saya tulis testing macam tu. Saya pun hantar dekat saya suruh staff saya hantar dekat dia. Dia pun terkejut, terus dia hantar laptop dekat saya. And sekarang dia still lepas tu dia ada marah-marah dan sebagainya. Tapi kan kita orang latest pagi tadi, actually saya tak nak cerita benda ni sebab dia dedahkan aib saya juga. Kenapa saya macam ambil orang tanpa siasat dulu dia siapa semua kan. Tapi yang menariknya, kenapa saya nak share, bila kami check balik WhatsApp dia dengan customer, selain dari masalah-masalah booking yang dia buat tu, yang bestnya dengan customer pun dia ada borak dengan apa, dia borak tentang kucing, dia borak tentang benda-benda yang kita kata tak ada kaitan pun dengan jaga booking, tapi dia borak sampai lama-lama macam tu. So that's why bagi saya budak ni psycho. Bayangkan staff Mona Lisa yang jumpa dia dalam 1 minit pun kena marah dengan dia. Ada yang kena marah. Saya suruh, sebab bukan kebanyakan lah, kerja-kerja admin samurai, kalau dia nak buat kerja dia kena pergi dekat kedai komputer Mona Lisa, just bersebelahan. So dekat kedai komputer Mona Lisa tu memang ada proper office lah. So dia pergi dekat sana, saya suruh dia tanyalah pekerja dekat sana macam mana nak naik tingkat 3, lepas tu mana dia punya tempat kan. Dia tanya dengan keadaan yang kasar, dia macam nak gaduh dengan orang. Masa tu saya assume macam mungkin budak ni dia punya karakter macam tu. That's why kita kena accept sajalah. Mungkin benda ni dah tak boleh nak ubah. Tapi bila dah berlaku semua benda ni, saya simpulkan yang budak ni betul-betul psycho Budak ni betul-betul psycho. Seriously. Anda kena jumpa dia, kena bercakap dengan dia dan anda akan dapat lah apa yang saya kongsikan ni. Saya tak pastilah sepanjang saya cerita ni anda dapat tak betapa psychonya budak ni, but this is a very dia nak cakap nightmare tu tak, tapi dalam masa sama a good experience for me lah. Sepanjang saya berniaga ni dari 2013 sampai sekarang, saya tak pernah jumpa perangai staff yang perangai macam ni. Seriously, menarik gila. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.